Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Mak Don sekali lagi dengan aku Mak Don. Dan hari ni kita akan sembang tentang sebuah filem terbaru yang masuk dekat Netflix pada bulan ni bertajuk Frontliners. Sebelum tu aku nak terima kasih kepada subscriber lama dan selamat datang kepada subscriber baru, kepada yang baru mai. Kalau hampa suka dengan konten-konten yang aku hasilkan, hampa boleh tekan button subscribe dan juga button notification at the end of this video so that hampa tak terlepas dengan video-video yang aku hasilkan. Okay, this gonna be another waste of time punya review. Aduh, sebab filem ni dia punya teruk tu level, kalau aku frontliners aku akan jadi sakit hati lah. Sebab aku tengok review-review dekat Twitter tu kan, yang mana yang jadi doktor lepo macam sakit hati sebab lepo tu tak ditunjukkan dengan betul dari segi equipment yang diguna pakai apa semua tu. And then doktor sendiri pun rate pasal equipment punya semua benda ni 3/10. Banyak benda sangat yang loophole. Filem ni diarahkan oleh Razif Rashid, pengarah sama filem Cluster. So kiranya yang ni filem kedua dia lah yang orang kata berdasarkan pandemik, yang membuatkan kita terfikir sama ada dia ni buat filem sebab nak buat filem ke ataupun buat filem sebab nak menunggang situasi. Sebabnya kedua-dua filem ni teruk, jadi kita confused, kita macam what macam tu. Dibintangi oleh Beto Kushairi, Azhan Rani, Farah Ahmad, Mama Embong, Wan Maimunah dan juga Aceh. Filem ni mengisahkan tentang perjuangan barisan hadapan lah melawan pandemik ni sewaktu fasa awal. Kiranya waktu time awal benda ni berlaku dan semua orang clueless lagi apa benda COVID lah apa semua ni. Dia time tu benda ni kita boleh tengok melalui dialog-dialog yang dilafazkan lah. Dia beritahu kita tak tahu apa benda ni lah semua. And then ada dialog daripada pemberita sendiri, which aku pelik, why hang tak pakai pemberita yang macam TV3 ke apa semua yang menggunakan bahasa kebangsaan kita lah kan. Kita nak cerita tentang pandemik dekat Malaysia, bukannya pandemik dekat luar negara. Dan kalau nak cerita tentang pandemik dekat luar negara, make sense lah kalau nak guna orang putih, nak guna English. And if hang target benda ni pergi luar negara pun sama aja, hang nak guna subtitle English juga kan. So aku confused. Basically filem ni pasal a compilation tentang scene-scene sedih, scene sedih dia compile jadikan benda ni yang lepa panggil filem selama 1 jam 14 minit kot. Katanya sepanjang benda tu semua tu scene sedih sampai hang rasa apa yang aku tengok ni. Hang sendiri confused. Dan kalau hang ni hati tisu, yang mana kalau ada orang teriak, orang akan tarik hati hang untuk lap ayat mata mereka, mungkin hang akan sedih lah tengok filem ni. Tapi aku rasa siapa yang sedih pelik ingat ni bukannya pasal hang tak ada dekat tempat tu hang tak rasa sedih ke apa, tak ada tau. Kalau hang tengok filem Contagion kot ataupun mana-mana filem yang ada terbitkan rasa sedih tu, dia tak semestinya hang ada kat tempat tu untuk hang rasa sedih tentang hubungan suami isteri. Tak semestinya hang kena kahwin untuk hang rasa benda tu dengan lebih mendalam. As long as directors, writers, layout benda tu, maksudnya ceritakan back story dia dengan betul apa semua pada awal tu, dekat hujung-hujung nanti penonton akan rasa lah kesedihan tu. Ini dah awal-awal dah tunjuk sedih, dah tunjuk keluarga apa semua kan. Dan sepanjang tu pula kita dipenuhi dengan tazkirah dan scene sedih. Jadi kita macam tak larat. Kita macam kita nak tengok filem, bukannya nak tengok benda-benda macam ni. Baik kita tengok kisah benar pukul 1.30 kat TV3 dulu ni, ataupun Bersamamu ke, yang tu at least real lah sikit. Bukannya pandemik ni tak real, pandemik ni real, cuma hampa buat macam tu jadi kita macam letih, faham tak? Lepas tu sepanjang 30 minit pertama tu kita ditazkirahkan supaya jangan keluar rumah. Sampai kita rasa macam kami tahu lah. Sudah lah tu. Orang nak tengok background story pasal Farah Ahmad jadi macam tu, pasal apa Mama Embong boleh kontak dengan Farah Ahmad apa semua. Dia tunjuk, cuma dia tunjuk macam dalam satu scene macam tu je tak. Lepas tu dia ingat penonton boleh pick up tu. So senang je lah buat je. Tunjuk satu scene, okay tu lah profession dia. Oh tak ada dah lepas-lepas tu habis dah. Susah lah. Kena ada background story, kena ada back story yang betul, kena ada susunan cerita yang elok, barulah orang enjoy tengok cerita tu. Kalau setakat scene sedih, lepas tu sinematografi yang ingat lawa, lepas tu muzik background muzik yang sedih, jadi baik aku tengok motivation punya video dekat YouTube kan. Aku nak tengok filem, bukan nak tengok tazkirah dekat YouTube pun lagi entertain daripada filem ni, lagi sedih. Lepas tu filem ni dia banyak cringe moment and dark punya moment tau. Macam time Farah Ahmad nak pergi bagi makanan kat Beto, bagi terupu pagak,
kita pun ingat lepas okey lah kan, tak mau jumpa sentuhan apa semua ni kan awal-awal kan. Sekali tengok dia buka pagar. Dia dah suruh makanan kat pagar dah. Tiba-tiba dia buka pagar. Baik dia buka pagar tu suruh makanan lah. Dan aku lepas tu cringe gila. Yang time lepas Azhar Rani habis kuarantin tu, dia patah balik nak melakukan tugas dia demi negara tu. Dia punya conversation dengan nurse tu tak payah buat macam tu pun tak apa kot. Memang benda tu nampak macam style, benda tu nampak macam doktor tu punya orang kata ketekunan dalam bekerja, walaupun dia takut dia tak best lah, dia kata quarantine ni apa semua. There's a lot of way lagi lah untuk hang describe benda tu instead of cringe moment dekat scene tu saja. Aku sakit semua benda lah untuk aku habiskan tonton cerita ni. Macam ni lah. Hampa semua mungkin yang mana follow aku dulu tahu yang aku memang tak suka filem Syamil Sazli kan. Sebab yalah, walaupun dia buat dana sendiri apa semua tu kita fikirkan dulu, tapi ada banyak benda yang dia boleh ubah. Tapi dia tu orang yang baru start dari segi feature film. Dia duduk buat YouTube saja. Dia bila melangkah ke feature film ni, itu benda yang besar. So dia kena ada guidance. Sebab tu next film dia aku expect dia hire someone yang boleh guide dia apa semua tu lah, supaya boleh improve. Dia masih ada harapan lagi. Tapi Razif Rashid ni filem kedua dah. Filem pertama mendapat tentangan yang hebat, kritikan yang hebat pun dia tak ambil peduli pun. Dia still buat benda macam ni. Okay, kalau nak kata dia direct sama period ke apa, sama je okay? Aku tak peduli lah. Sebab filem Syamil Sazli tu pun lagi entertain daripada Frontliners ni. Sebab hang sembang, hang macam seolah-olah nak mengharapkan compassion rakyat Malaysia, compassion Frontliners untuk pergi tonton. Kononnya hang nak kata ni tribute kami untuk hampa kot, takkan tak mau tengok. Tapi bila hang buat halal-halal macam ni, siapa nak tengok? Caca mau buat macam ni, hang dah boleh buat bagi untuk orang-orang yang selepas ni yang nak buat filem. Mereka kan ingat kata benda ni senang nak buat duit. Play on people punya compassion, orang kata soft side. Then kita boleh jual filem tu. Aku pun in between rock and hard place dah. Bilanya aku kalau aku, yelah sebab benda ni kat Netflix. Kalau hampa ada Netflix, hampa boleh je tonton, tak ada masalah kan, sebab hampa dah subscribe. Bila aku cakap macam tu dan ramai pergi tonton, contohnya kan, dia ada numbers. Lepas tu bila dia ada numbers, dia boleh convince Funderland untuk buat filem yang macam ni juga selepas ni, sebab dia kata orang akan tonton. Lepas tu jual kat Netflix, lepas tu jual dekat Netflix juga. So dia akan jadi cycle repeated. While kalau aku tak suruh hampa tonton, sekali aku dapat surat saman. Dah So bukannya aku tak mau suruh hampa tonton, ataupun aku tak suruh hampa tak tonton. Senang cerita dah ni, ikut suka hampa. Cumanya kalau hampa nak tonton, turn on subtitle untuk Malay. Sebab aku ada baca itu katanya subtitle dekat Malay ni, kalau Malay subtitle ni, kalau dekat Netflix tu tak ramai orang tekan, dia punya orang yang translate tu takkan ada job lah lepas tu. Dia tak dapat job lah, sebab Netflix ingat macam orang tak ramai demand untuk tengok sub Malay while dia nak letak lagi. So better dia lay off dia lepas tu. Makanya kalau hampa nak tengok apa-apa cerita lepas ni kat Netflix, kalau ada subtitle Malay, klik subtitle Malay, right? Support Malaysian. While untuk Frontliner punya filem ni kalau hampa nak tengok, hampa tengok lah. Kalau hampa tak mau tengok pun tak ada apa pun yang merugikan. Kepada Razif, stop lah Sat kot buat filem. Stop Sat. Pergi belajar ke, pergi muhasabah diri ke. Kalau hang seronok sangat nak buat filem serta tazkirah ni, api dengar tazkirah betul-betul dulu ke apa ke. Sebab jadinya rugi kan. Kesian kat orang yang betul-betul nak buat filem. Bila hang buat macam ni, dia jadi benchmark tau. Lepas tu aku cakap, macam kalau kita suruh dekat Netflix nanti ada numbers, lepas ni dia boleh buat filem juga. Dan kalau filem ni contohnya keluar kat wayang dan mendapat juta-juta, filmmaker yang next punya generation ni, bila dia tengok benda-benda macam tu, dia akan ingat kita, oh, filem yang bermain dengan emosi orang ni apa semua boleh jual. So dia akan jual benda tu. Okay, tu dekat Malaysia ni banyak filem komedi, sebab orang ingat komedi boleh jual. Tengok Kampung Latah saja dapat 1.1 juta dah. Kemudian dia ada, perasan tak, dalam apa-apa genre pun kat situ dia akan select komedi. Kalau ada genre seram, oh komedi, seram komedi, action komedi, and drama komedi sikit. So dia kalau boleh semua benda dia nak letak komedi, sebab mereka rasa benda tu boleh jual. Benda ni menjadi orang kata tanda arah yang tak bagus lah untuk next generation. Dan kalau kita tak start criticize orang-orang yang macam ni waktu lah ni, lepas ni dia akan keep on buat, dan kita takkan ke mana pun industri perfilman kita. Hanya akan dipenuhi dengan orang-orang macam ni saja, right? So akhir kata, jangan sama saya. Akhir kata, terima kasih banyak-banyak lah kepada hampa yang tonton. Macam yang aku cakap tadi, kalau hampa nak tonton, hampa dah ada account Netflix
Kalau hampa dah ada akaun Netflix, hampa nak tonton, turn on subtitle Malay subtitle. Tapi kalau hampa tak tonton, hampa nak tengok cerita yang lagi best ke apa ke, suka hati hampa tak rugi apa-apa langsung pun. Kalau nak cakap katakan hampa tak tonton benda ni, hampa tak support frontliners, hampa tak hargai frontliners, tak ada mengarut lah benda tu. Jangan duk dengar cakap-cakap bodoh tu. Menyenangkan kerja frontliners, jaga SOP dekat luar sana in real life pun dah membantu frontliners. Pi ambil vaksin pun dah bantu frontliners. Bagi sumbangan apa-apa, contohnya pentisat bang ni ada makanan sikit ke apa pun, hargai frontliners. Alright, a lot of ways untuk kita hargai frontliners, dan tak tonton filem ni tak bermaksud apa-apa pun. Alright, thank you very much for watching. Jangan lupa tekan button subscribe. Kita jumpa lagi untuk next video. Bye bye.